Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya, insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan berkaitan dengan kaedah fiqh ataupun dalam bahasa Arab kita panggil qawaid al-fiqhiyah. Apa itu kaedah fiqh? Kaedah fiqh merupakan rangkuman daripada prinsip-prinsip yang telah digunakan pakai oleh syarak. Ia dibuat oleh para ulama untuk apa? Untuk memudahkan para ulama ataupun semua orang untuk merujuk sesuatu masalah fiqh kepada prinsip-prinsip syarak. Kaedah-kaedah fiqh ini bersifat umum dan diterima pakai dalam setiap permasalahan, termasuklah perkahwinan, muamalat, ibadat dan sebagainya. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha, iaitu niat segala urusan berdasarkan niatnya. Kaedah ini menunjukkan bahawa niat seseorang mukallaf itu diambil kira dalam menentukan hala tuju perbuatannya. Niat ini juga akan menentukan sama ada segala perkara yang dilakukan itu adalah halal dan haram dan juga sah ataupun batal. Sebagai contoh, seseorang yang menahan lapar ketika siang hari tanpa meniatkan puasa, maknanya tak adalah puasa baginya. Contoh yang kedua, sekiranya seseorang itu duduk di dalam masjid, duduk saja-saja tanpa meniatkan iktikaf, maka tidak adalah pahala iktikaf baginya. Namun sekiranya seseorang itu duduk di dalam masjid dan niat iktikaf, maka sesungguhnya baginya pahala niat iktikaf. Kaedah yang kedua, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan dihapuskan dengan syak. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ini? Kaedah ini ialah perasaan syak dan wasangka tidak dapat menghapuskan keyakinan seseorang. Contohnya, seseorang yang yakin bahawa dia dalam keadaan berwuduk dan dia telah berwuduk, kemudian tiba perasaan syak wasangka ataupun was-was sama ada masih dalam keadaan berwuduk ataupun tidak, maka dia masih dianggap sebagai berwuduk walaupun dalam keadaan syak. Kaedah yang ketiga, al-masyaqqah tajallubut taysir. Kesukaran membawa kepada keringanan. Kaedah ini secara umumnya bermaksud hukum hakam yang mendatangkan kesukaran untuk dilaksanakan oleh mukallaf akan diringankan cara pelaksanaannya oleh syarak. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk sembahyang dalam keadaan berdiri kerana kesakitan dan sebagainya, maka dibenarkan untuk salat dalam keadaan duduk. Baik. Kaedah yang keempat, la darar wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. Sebagai contoh, dalam keadaan kita menghadapi wabak COVID-19, kerajaan telah memutuskan perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Jadi, kita digalakkan untuk berada di rumah dan kekal di rumah. Maka dengan kaedah ini, la darar wa la dirar. Seseorang yang mengalami gejala-gejala dikehendaki duduk di rumah bagi mengelakkan mudarat kepada orang lain. Kaedah yang kelima iaitu al-adah muhakkamah. Adat adalah penentu. Dalam kaedah ini, adat adalah peraturan yang sudah diguna pakai ataupun telah diamalkan secara turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesuatu masyarakat. Di antara contoh-contoh masalah yang terdapat di bawah kaedah ini, iaitu yang pertama, di antara rukun jual beli adalah sirah. Namun demikian, para fuqaha antaranya An-Nawawi telah mengharuskan urus niaga yang dilaksanakan tanpa sirah. Jika ia menjadi adat sesuatu masyarakat, maka
kita di Malaysia, kita faham bahawa kita melaksanakan jual beli, maka telah kita melaksanakan ijab dan qabul, dan kita tak sebutkan saya beli dan saya jual. Inilah 5 kaedah fiqh yang digunakan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.